Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 kelas LG 2404DI akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Peranan Islam dalam Pematukan Tamadun Malaysia. Nama saya Nur Amirah binti Hazmi. Saya Nur Fuzza Atira binti Wadi Wajidi. Saya Faridan binti Muhammad. Saya Wan Muhammad Fitri bin Wan Amin Nizam. Dan saya Nur Erina Soraya binti Saya Kamaru akan Izam. membentangkan pengenalan kertas kerja kami. Pertama sekali, terlebih dahulu saya akan menerangkan apakah maksud tamadun yang berbeza mengikut tokoh-tokoh. Menurut tokoh tempatan Syed Muhammad Nakib Al-Atas, tamadun ialah keadaan kehidupan individu-individu bermasyarakat dan telah mencapai tahap adat sopan santun yang terpuji bagi seluruh masyarakat. Seterusnya, mengikut Zakaria Stapa, Perlembagaan Persekutuan sudah jelas menyatakan bahawa dalam perkara 3-1 bahawa agama Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan. Namun begitu, rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam masih bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Seterusnya antara usaha awal kerajaan ialah dalam mengenalkan dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran pada tahun 1985 dengan misi untuk menerapkan nilai-nilai Islam terutamanya dalam kakitangan awam. Namun, apakah peranan Islam dalam pembinaan tamadun Malaysia? Oleh itu, dalam kertas kerja ini kami akan menerangkan aspek-aspek dari segi pendidikan, ekonomi, pentadbiran, perundangan, bahasa dan kesusasteraan dan kesenian. Dengan ini kami akan meneruskan ke poin yang pertama. Nama saya Nurwidian dan saya akan membentangkan tentang pendidikan dan ekonomi. Pengaruh Islam telah memberi impak yang besar terhadap sistem pendidikan di Malaysia dan ianya boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti institusi pendidikan, ilmu pengetahuan serta sistem pendidikan itu sendiri. Pertama sekali, pengaruh Islam terhadap institusi pendidikan menyebabkan wujudnya institusi pendidikan Islam rendah dan menengah. Dan menurut Wan Muhammad Tarmizi, disebabkan sistem madrasah, terdapat beberapa buah sekolah agama diwujudkan di Malaysia yang diklasifikasikan sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kementerian Pelajaran, Sekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat. Sebagai contoh, antara mata pelajaran yang diajar kepada pelajar di sekolah rendah agama ialah Tauhid, Fiqh, Sirah, Akhlak dan lain-lain. Dan pada waktu yang sama, mata pelajaran agama Islam juga diajarkan di sekolah-sekolah kebangsaan supaya ilmu agama dan ilmu duniawi dapat diseimbangkan. Sekolah kebangsaan juga mula mengalami perubahan di mana program JCAF dilaksanakan dengan menitik beratkan beberapa aspek seperti bahasa Arab, Al-Quran, Jawi dan juga fardu ain dalam pendidikan Islam. Seterusnya ialah penubuhan pelbagai universiti Islam juga turut pesat membangun disebabkan oleh pengaruh Islam di Malaysia. Dan antara universiti-universiti Islam yang tersohor di Malaysia ialah Universiti Islam Bangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Islam Malaysia dan lain-lain. Tambahan pula terdapat juga fakulti seperti Fakulti Pengajian Islam yang terdapat di Universiti Kebangsaan Malaysia, Akademi Pengajian Islam Contemporary di Universiti Teknologi Mara dan Akademi Pengajian Islam di Universiti Melaya yang merupakan pembelajaran yang menekankan tentang ilmu agama dan akidah. Dan selain itu terdapat juga universiti yang menekankan pelbagai bidang termasuk ilmu agama, sains, teknologi seperti Universiti Sains Malaysia. Dan selain daripada universiti, terdapat juga penubuhan college universiti seperti College Islam Selangor Darul Ihsan, College Universiti Islam Melaka, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan beberapa buah college lagi. Dan college-college ini juga menekankan pembelajaran terhadap pengajian Islam dan juga beberapa kursus profesional yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar mereka. Terusnya, selain daripada pendidikan, peranan Islam yang seterusnya dalam pembinaan tamadun Malaysia ialah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi sesebuah negara dan menurut Johnny Pumpkin, konsep pembangunan ekonomi dari sudut pandang Islam ialah bersifat spiritual dan material di mana Islam menekankan pembangunan manusia seperti sosial, nilai-nilai murni, kebudayaan dan bukan terhad saja terhadap pembangunan ekonomi. Dan antara impak Islam yang boleh dilihat terhadap ekonomi pada zaman kini ialah wujudnya sistem kewangan Islam seperti perbankan Islam dan takaful yang mempunyai ciri-ciri atau prinsip yang berlandaskan undang-undang syariah.
Dan perkara-perkara seperti riba iaitu faedah, perjudian dan gharar iaitu sesuatu yang tidak diketahui akibatnya menurut Saraksi adalah diharamkan kerana bercanggah dengan hukum Islam dan urus niaga kerana aktiviti ini akan mendatangkan perkara yang negatif terhadap individu yang terlibat dalam urus niaga tersebut. Dan bukan itu saja, konsep Islami seperti sewa beli, berkongsi keuntungan dan risiko juga dipraktikkan oleh perbankan Islam supaya pengagihan pendapatan dan kekayaan menjadi adil dan untuk dinikmati oleh setiap individu. Menurut Muhammad Zaim, terdapat 17 buah bank Islam yang ditubuhkan di Malaysia yang menggunakan sistem perbankan Islam iaitu Bank Islam, Bank Muamalat Malaysia, Maybank Islamic Berhad, Bank Islamic Berhad dan lain-lain. Dan selain daripada itu, wujud juga institusi zakat dan wakaf di mana ianya dibangunkan untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk bersedekah dan berkongsi harta mereka kepada yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, wakaf dapat membantu masyarakat dari pelbagai aspek seperti pendidikan, kesihatan, bantuan kecemasan, keperluan harian dan juga kemudahan awam. Dengan adanya wakaf, pelbagai projek dapat dibangunkan untuk kemajuan ekonomi di Malaysia seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Dan menurut dalam pada yang sama, pihak Majlis Agama Islam merupakan badan yang bertanggungjawab untuk menetapkan peraturan dan syarat bagi individu-individu yang ingin mewakafkan harta mereka dan sebagainya. Dan selain daripada wakaf, zakat juga merupakan salah satu sumber utama ekonomi di negara ini. Menurut Khairul Azhar, peranan zakat adalah untuk mengawal pendapatan seseorang itu agar harta tidak ditertumpu kepada golongan yang berharta sahaja supaya setiap golongan dapat manfaat yang sewajarnya. Dan seperti wakaf, zakat juga diuruskan oleh Majlis Agama Islam yang wujud di setiap negeri di Malaysia. Dan peranan main adalah untuk memastikan pemohon-pemohon zakat layak untuk menerima bantuan yang sewajarnya agar zakat tersebut dapat diagihkan dengan adil dan saksama. Dan akhir sekali ialah penubuhan lembaga tabung haji iaitu institusi Islam yang membantu umat Islam terutamanya Jemaah Haji Malaysia dengan memberikan mereka kemudahan untuk menyimpan wang untuk mengerjakan fardu haji. Menurut Khairuddin, institusi ini membantu ekonomi Malaysia dengan menjana pendapatan melalui deposit, pengurusan haji dan juga pelaburan. Dan peranan utama tabung haji adalah untuk memantapkan ekonomi Malaysia sebagai contoh dengan menguruskan akaun-akaun individu yang meletakkan deposit yang baik dengan baik sekali hingga keuntungan mereka dengan melaburkan dana yang terkumpul pada anak. Okay, seterusnya pentadbiran. Okey, saya Nurfuzah Atira dan saya akan memberikan perbentangan di atas segi pentadbiran dan perundangan. Jadi Islam telah memainkan peranan dalam pembinaan tamadun Malaysia dari segi sistem pentadbiran. Dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran di Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 1985 di mana kerajaan berusaha untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran kehidupan rakyat Malaysia. Jadi nilai-nilai Islam ini dapat membimbing dan membentuk akhlak-akhlak yang berfaedah dalam kehidupan setiap rakyat serta menanam nilai-nilai murni ke dalam sistem pentadbiran negara. Objektif dasar penerapan nilai Islam ini adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani masyarakat lain, menubuhkan sebuah negara bahagia, menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas serta menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Sistem pentadbiran di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu sistem dalam negara dan sistem dalam negeri. Dalam pentadbiran negara, berlakunya penggubalan dasar akta dan pelan berkaitan nilai Islam seperti Akta Pencegahan Rasuah, Pelan Integriti Nasional dan penubuhan badan dan jabatan yang menguruskan hal ehwal Islam. Terdapat beberapa agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menguruskan hal ehwal agama Islam dan menjaga martabat agama Islam di negara Malaysia. Salah satunya ialah Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM, iaitu badan pengurusan yang utama dan terbesar di Malaysia.
Seterusnya, Yayasan Dakwah Islam Malaysia atau YADIM dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau PERKIM adalah bahagian dakwah dalam JAKIM bersama dengan badan dakwah lain yang berperanan untuk menasihati dan berdakwah demi menyebarkan kemuliaan agama Islam di Malaysia, serta mengajak rakyat untuk mempraktikkan amal ma'ruf nahi munkar yang memberi maksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, tabung haji juga antara badan yang memainkan peranan penting bagi umat Islam di Malaysia kerana ia bukan sahaja menguruskan kewangan rakyat tetapi juga menguruskan ibadah haji dan umrah untuk umat Islam di Malaysia. Manakala pada peringkat pentadbiran negeri pula terdapat beberapa jabatan dan badan yang menguruskan hal ehwal agama Islam seperti Majlis Agama Islam Negeri atau MAIN yang merupakan sebuah institusi yang penting di sesebuah negeri kerana ia bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal agama Islam di negeri tersebut. Dan ia juga berperanan dalam pengurusan Baitul Mal iaitu zakat, wakaf dan sumber am. Oleh itu, MAIN telah menubuhkan pelbagai agensi seperti Jabatan Agama Islam Negeri atau JAIN yang berperanan dalam pengurusan nikah, penguatkuasaan undang-undang syariah, pengurusan masjid, pendakwaan, dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua, MAIN juga menubuhkan Jabatan Mufti yang bertanggungjawab dalam pengurusan segala perkara yang berkaitan dengan hukum syarak, dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri yang merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk menyeragamkan hal ehwal Mahkamah Syariah dan Kehakiman Syariah di Malaysia serta perbadanan-perbadanan yang lain di bawah MAIN. Okey, slide seterusnya. Kedatangan Islam di Malaysia juga telah mempengaruhi aspek perundangan. Okey, pertama sekali, kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Pengaruh Islam yang mendalam dalam kalangan masyarakat Malaysia telah menyebabkan Perlembagaan Negara menerima Islam sebagai agama rasmi negara dan sebagai ad-din, iaitu satu cara hidup yang mengamalkan ajaran Islam. Akan tetapi, penganut agama lain juga diberi kebebasan untuk mengamalkan agama mereka asalkan mereka tidak menggugat akidah umat Islam negara ini. Kedua, pengaruh Islam di Malaysia juga menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam dan amanah yang digalas baginda adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, peruntukan kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah tertaluk kepada syarat-syarat tertentu, iaitu baginda adalah dilantik daripada kalangan raja-raja di negeri-negeri Melayu dan di dalam setiap perlembagaan negeri mensyaratkan seorang raja berbangsa Melayu beragama Islam dan dari keturunan diraja. Selain itu, raja-raja Melayu yang juga merupakan ketua agama bagi negeri-negeri yang diperintah di Malaysia dan mereka bertanggungjawab untuk menjaga agama Islam. Peranan para sultan dan raja adalah untuk memelihara kedudukan agama Islam dan kedudukan martabat Melayu. Manakala bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja hendaklah tertaluk kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong iaitu negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Poin seterusnya akan dihuraikan oleh Irina. Okey. Mahkamah Tinggi Syariah juga diperkenalkan bagi penerapan undang-undang Islam dalam pemerintahan negara. Berdasarkan Al-Quran, syariah diterjemahkan sebagai jalan yang terang ataupun lebih dikenali sebagai undang-undang. Berdasarkan huraian Suhaizat Saifuddin, Mahkamah Syariah ialah mahkamah yang membicarakan kes yang berkaitan dengan orang Islam yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang berkaitan dengan agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan. Mahkamah Syariah berfungsi untuk menjalankan tugas diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Syariah dibahagikan kepada ketiga iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah Tinggi
syariah dibahagikan kepada dua, iaitu bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa mal. Bidang kuasa jenayah memperihalkan kesalahan yang dilakukan di bawah enactment kanun jenayah syariah Selangor atau lain-lain negeri yang undang-undang bertulis. Ini lantasan memberi kuasa berdasarkan mahkamah untuk memenjarakan seseorang ataupun mengenakan denda terhadap seseorang. Bidang kuasa jenayah termaksudlah kesalahan-kesalahan keimanan berkaitan dengan rumah tangga, minuman keras, pertukaran agama dan lain-lain. Berdasarkan Mahkamah Rendah Syariah, ia berhak memenjarakan seseorang sehingga setahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM2,000, manakala Mahkamah Tinggi Syariah ia berhak memenjarakan seorang selama 3 tahun atau mengenakan denda melebihi RM2,000 ataupun RM5,000. Berdasarkan bidang kuasa mal ataupun bidang kuasa sivil, ia mendengar dan memutuskan tindakan dan persidangan kes mal dengan kelibatan semua pihak yang beragama Islam, di mana tuntutan yang dibuat tidak melebihi RM100,000 bagi Mahkamah Rendah Syariah dan pulang kepada Mahkamah Tinggi Syariah, tuntutan yang dibuat melebihi RM100,000. Ia membicarakan perkara-perkara seperti tuntutan kepada harta, pertunangan, perkahwinan, penceraian, pembatalan perkahwinan, nafkah tanggungan dan pemeliharaan kanak-kanak, wasiat wakaf, pembahagian dan pewarisan berwasiat atau tidak berwasiat. Seterusnya, Mahkamah Rayuan Syariah. Ia bertujuan bagi pihak yang bersalah untuk menyuarakan dan merayu tentang ketidakadilan hukuman yang mereka alami. Pengadilan dilaksanakan apabila kes-kes rayuan dikemukakan bagi tujuan menyemak semula hukuman yang diberikan dengan mengadakan pembicaraan semula. Jika anggota mahkamah berjaya menemuai sebarang kesalahan terhadap tindakan yang diberi, hukuman dapat dikurangkan atau lebih baik kuasa pembatalan hukuman dikenakan. Seterusnya, Majlis Agama Islam ditubuhkan di setiap negeri bagi tujuan merangkul identiti negara masing-masing dan undang-undang tersendiri. Setiap Majlis Agama Islam negeri diketuai oleh raja negeri tersebut, ataupun andai kata sesebuah negeri tidak mempunyai raja yang di-Pertuan Agong yang mengetuai negara itu. Oleh yang demikian, raja-raja dianggap sebagai ketua agama Islam negeri tersendiri. Pihak anggota majlis tersebut bertanggungjawab menguruskan beberapa jenis perkara, iaitu pengislaman, pemulihan akidah, pentadbiran, pengurusan pentadbiran zakat dan akhir sekali wakaf, farid, wasiah, tanah, baitul mal, fidyah dan kafarah. Walau bagaimanapun, perkara-perkara yang telah dinyatakan ada sedikit kelainan mengikut negeri masing-masing. Seperti Majlis Agama Islam Johor yang bermula pada tahun 1925, pihak anggota berperanan untuk mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf, mendaftar, mentadbir dan mengurus harta-harta wakaf mengikut tujuan yang ditentukan oleh pewakaf. Majlis Agama Islam Perak yang bermula pada tahun 1949 berperanan untuk mentadbir dan membangun dengan berkesan segala urusan hartanah dan sumber am di negeri sendiri. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf am, wakaf khas dan semua nazar am. Menurut Majlis Agama Islam Selangor yang bermula pada tahun 1952, mereka bertanggungjawab sebagai pemegang amanah tunggal harta umat Islam di negeri Selangor. Pihak anggota juga mengurus, menyelenggara dan membangunkan harta-harta untuk memberi manfaat serta memastikan penyelenggaraan hartanah maiz serta terancang, sistematik dan selamat. Mereka hendaklah memastikan pengurusan penyewaan hartanah pada tahap maksima. Bermula pada tahun 1999, 2 tahun selepas kemerdekaan Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
diperkenalkan bagi memikul tanggungjawab menyelenggara dan mentadbir harta wakaf dengan baik selaras dengan fungsi Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah semua wakaf. Mereka juga mengumpul maklumat dan data-data berkenaan harta-harta wakaf dan sumber am. Menurut Majlis Agama Islam Kedah, mereka diperkenalkan pada tahun 1962 berperanan untuk mengurus proses permohonan wakaf, permohonan tanah kerajaan, pengambilan tanah pada peringkat majlis, menyusun perancangan pembangunan hartanah wakaf, menyelaras dan mengurus sewa hartanah wakaf serta mengawal aktiviti pencerobohan ke atas hartanah wakaf. Dan akhir sekali, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Pulau bermula pada tahun 1974 yang bertindak sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf am atau wakaf tunggal di wilayah persekutuan. Dan saya akan serahkan pembatangan ini kepada Wan Muhammad Fikri. Okay, untuk bahasa dan kesejahteraan, Islam juga telah memainkan peranan tinggi dalam pembangunan tamadun Malaysia. Salah satu kesan yang paling besar adalah tulisan Jawi. Pada masa sekarang, tulisan Jawi diamalkan secara seluruh di negara. Pada 16 September 1963, perlembagaan persekolahan diperkenalkan dan di dalam itu ia jelaskan bahawa bahasa kebangsaan itu bahasa Melayu ditulis di dalam bumi dan Jawi dalam kerajaan. Dan benda itu masih kekal pada masa kini. Untuk mengelakkan daripada pupus, terdapat banyak usaha oleh orang Melayu untuk memasukkan Jawi dalam silibus kerana ia bukan sahaja lambang Islam tetapi juga telah menjadi lambang negara kerana cara tulisannya sangat unik. Antara usaha yang masih dikekalkan adalah contohnya di negeri Kelantan, nama kedai bukan sahaja dipaparkan di dalam bumi tapi tulisan Jawi sahaja. So benda itu kita nampak bahawa Jawi ini masih diamalkan secara seluruh kerana merupakan lambang negara. Yang kedua adalah dalam segi kesusasteraan, terdapat banyak usaha untuk menghasilkan sastra Islamik dalam bentuk media selain dari penulisan. Ini kerana pada masa kini orang lebih suka untuk menonton filem dan cerita daripada membaca buku. Oleh itu terdapat banyak filem dan cerita yang telah dihasilkan dan diterima dengan baik oleh rakyat. Ini juga merupakan satu usaha untuk menarik perhatian orang muda yang suka kepada menonton cerita di wayang. Contohnya, filem Munafik. Ini adalah sebuah filem yang menunjukkan tentang keburukan munafik, iaitu seorang yang dusta. Ia menunjukkan bahawa kesan yang buruk jika seseorang itu munafik. Ia antara filem yang paling laris dalam sejarah Malaysia dan merupakan satu usaha yang bagus untuk berdakwah di dalam masa kini. Selain itu, cerita Upin dan Ipin juga sebuah sastra yang berunsurkan Islam yang disesahkan kepada kanak-kanak. Di dalam cerita itu terdapat banyak pengajaran dan perangai oleh Upin Ipin yang menunjukkan bahawa Islam itu perlu diketahui oleh kanak-kanak pada masa kini. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang kesenian. Dalam Malaysia pada masa kini, terdapat seni bina Islam yang banyak. Ini antara kesan yang paling besar oleh Islam dalam pembangunan tamadun Malaysia. Sekarang terdapat banyak seni bina yang berunsur Islam, terutamanya masjid, yang mengambil ilham dari masjid dan negara Islam lain. Contohnya, Masjid Putra di Putrajaya dibina berdasarkan inspirasi zaman Parsi. Itu pada zaman kerajaan Safawi, itu Masjid Syekh Omar di Baghdad. Bangunan itu dibina berdasarkan Masjid Syekh Omar dan terdapat unsur-unsur yang sama supaya ia menunjukkan inspirasi itu masih ada. Selain itu, bangunan yang paling terkenal di Malaysia itu KLCC juga merupakan sebuah bangunan yang berunsurkan Islam. Ia dibina berdasarkan konsep seni bina Islam moden. Salah satu unsur yang paling nampak adalah keratan rentas KLCC yang dibina berdasarkan lambang Islam. Yang kedua adalah kaligrafi seni khair.
Ini boleh dilihat di banyak tempat di Malaysia, terutamanya di rumah-rumah umat Islam kerana ia merupakan suatu lambang Islam. Tetapi bukan semua orang boleh buat benda itu dan tidak dipraktis secara seluruh di Malaysia seperti dahulu. Dan oleh itu ramai orang telah menyuruh agar benda ini diajar di sekolah supaya tidak putus di Malaysia kerana ia merupakan lambang negara dan juga lambang Islam. Okey, saya telah siap. Sekarang saya akan serahkan kepada Amirah untuk mengakhirkan pembincangan kami dan cadangan dan kesimpulan. Akhir sekali saya akan membentangkan cadangan-cadangan dan kesimpulan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan Islam dalam tamadun Malaysia amat penting dan harus mempunyai kesinambungan secara berterusan untuk mengekalkan dan menambah baikkan negara Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah meneliti usaha-usaha yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk mengekalkan keharmonian yang sedia ada di negara kita. Sebagai contoh, kita boleh menghargai usaha-usaha kerajaan dari segi ekonomi, perundangan dan pendidikan. Sebagai pemimpin masa hadapan atau sebagai pelajar, kita perlu mewujudkan lagi industri kesenian ketempatan. Kerana semasa kami menyediakan kertas kerja ini, kami dapat tahu bahawa industri kesenian tempatan kurang mengandungi unsur-unsur Islam. Oleh itu, sebagai generasi muda yang mahir dalam teknologi moden, kita hendaklah memasukkan lagi unsur-unsur Islam dengan lebih banyak dalam industri kesenian tempatan dengan sekaligus memajukan negara Malaysia. Kesimpulannya, semua aspek yang telah dihuraikan mestilah dikekalkan dan dimajukan lagi oleh generasi yang akan datang. Dengan ini, kami mengakhirkan pembatangan kami pada hari ini dan kertas kerja kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.